Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Najib Arif, dan malam ini kita melihat kepada sudut dan juga sektor ekonomi. Siapa sangka kita memulakan tahun 2020 ini dengan harapan yang begitu besar sekali. Kita sangkakan dan juga kita melihat perubahan politik itu mungkin menjadi satu perkara yang begitu besar bagi rakyat Malaysia. Namun selepas itu penularan COVID-19 ini nyata merubah segalanya dari aspek ekonomi buat Malaysia sendiri. Kita melihat bagaimana pembuangan pekerja dan juga penutupan industri dan juga aktiviti ekonomi itu sendiri membawa kepada penurunan pertumbuhan ekonomi untuk 2020 yang kita rancang, yang sepatutnya menjadi tahun yang penuh sinar buat Malaysia, tahun melawat Malaysia sebagai contoh, dan juga pelbagai aktiviti dan juga strategi lain yang disusun oleh pihak kerajaan sendiri. Namun sudah pasti kita melihat kepada pengakhiran beberapa hari sebelum memasuki tahun 2021, kita melihat tahun 2020 juga pelan ransangan dibentangkan dan juga untuk membantu memulihkan ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Dan 2021, apa yang boleh kita jangkakan? Bagaimanakah pertumbuhan yang dirancang dan juga yang diunjurkan mampu dicapai dengan segala pelan yang telah pun dijalankan oleh pihak kerajaan sendiri? Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan pensyarah kanan Putra Business School, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, pertama sekali saya suka untuk membacakan beberapa angka yang saya kira ini sudah pun diketahui umum, iaitu pertama sekali unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun unjuran ekonomi untuk tahun 2021. Kalau MOF itu Kementerian Kewangan meletakkan sekitar 6.5 hingga 7.5%. Angka ini tinggi, tapi ini sudah pasti didasari oleh asas ekonomi semasa yang begitu rendah pada tahun 2020. Pada masa yang sama, ia disokong juga oleh unjuran oleh Bank Dunia yang melihat bahawa ekonomi Malaysia boleh tumbuh sehingga 6.5%, dan juga ia juga disokong oleh Institute of Chartered Accountants in England and Wales yang melihat kepada ekonomi di rantau Asia Pasifik ini ataupun Asia Tenggara ini boleh tumbuh sekitar 6.2% untuk tahun 2021, dan Malaysia antara negara yang disenaraikan untuk tumbuh kepada angka yang lebih tinggi. Bagaimana untuk kita memahami, adakah boleh kita mencapai pertumbuhan sedemikian tinggi melihat kepada seperti sektor pelancongan yang masih lagi belum ataupun jauh lagi dari untuk dipulihkan, dan juga kita melihat bagaimana dengan penerimaan vaksin untuk setidaknya suku pertama 2021 mampu memacu pertumbuhan yang kita idamkan ini, Prof. Ya, terima kasih Najib. Memang betul apabila kita melihat unjuran daripada Kementerian Kewangan dan juga Bank Dunia mengunjurkan semua pertumbuhan yang positif, dan saya juga ingin merujuk kepada laporan terkini oleh Bank Pembangunan Asia ADB yang diterbitkan pada Disember 2020 turut mengunjurkan pertumbuhan 7% pada tahun 2021, menjangkakan tahun ini merosot 6% tapi akan meningkat kepada 7% pada tahun 2021. Dan selain itu, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM juga telah melancarkan ataupun menerbitkan laporannya semalam bertajuk Malaysian Economic Statistic Review, turut menjangkakan pertumbuhan KDNK negara tahun hadapan sekitar 7%, dan ini dijangka akan melebihi daripada pertumbuhan positif untuk negara Asia Tenggara sebanyak 5.2% dan menyamai negara developing Asia yang sekitar 7%. Dan apabila kita melihat semua unjuran positif sekitar 6.5 hingga 7.5% oleh semua laporan-laporan ini berdasarkan pola dan juga apa yang kita saksikan sejak beberapa bulan lepas dan juga suku tahun yang lepas, yang menunjukkan peningkatan beberapa indeks yang positif, seperti kalau kita lihat indeks pengeluaran, indeks pelopor, dan juga kalau kita rujuk juga kepada jumlah pengangguran, walaupun masih lagi tinggi sekitar 4.7%, tetapi polanya menunjukkan yang ini telah mendatar. Maknanya tidak menunjukkan peningkatan besar, tetapi telah mula ada elemen bahawa pewujudan pekerjaan baru telah ada, dan mereka yang menganggur ini sudah mula akan mendapat peluang untuk mendapatkan pekerjaan, terutamanya apabila kita lihat apa yang akan dirancang dalam Belanjawan 2021. Dan merujuk kepada sektor pelancongan, walaupun kita tahu sektor pelancongan adalah sesuatu sektor yang memang terjejas teruk di semasa pandemik ini berlaku, namun apabila kawalan pergerakan telah dilonggarkan dan kita lihat sebulan dua ini pelancongan domestik sudah mula kembali meningkat,
Dan ini akan menjadi lebih ketara apabila lebih banyak lagi peluang untuk rakyat negara asing untuk datang ke negara kita untuk melancong, dan ini boleh dilakukan tahun hadapan apabila kita mula memperolehi vaksin dan apabila kita berjaya membendung jangkitan pandemik COVID-19 daripada terus berluasa. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada komitmen kerajaan dan rakyat lah untuk mengekalkan ataupun mematuhi SOP supaya tahap jangkitan itu dapat dikurangkan dari sehari ke sehari. Dan kalau kita lihat juga Kementerian Pengajian Tinggi dia telah akan membenarkan pelajar antarabangsa untuk datang kembali ke Malaysia kecuali daripada United Kingdom itu untuk meneruskan pengajian mereka di Malaysia. Dan semua petanda ini sebenarnya ada sesuatu yang kita harapkan memang boleh menyumbang kepada peningkatan sekitar 65 hingga 75% KDNK pada tahun hadapan. Angka-angka ini memanglah kalau rakyat yang mendengar, rakyat kebanyakan mendengar, angka ini tinggi sekali. Tetapi persoalan pada akhirnya di minda rakyat itu, apa yang mereka dapat? Bagaimana duit dalam poket mereka ataupun pendapatan boleh guna mereka meningkat? Kerana ini adalah kepentingan mereka. Mereka ini sebahagian besar rakyat Malaysia cuba untuk survive dalam keadaan cabaran ekonomi semasa. Tapi soalan itu saya tinggalkan untuk selepas ini. Saya nak berfokus dulu kepada Belanjawan 2021, Prof. Ini sudah banyak kali kita bincangkan bersama dengan Prof juga. Tetapi bagaimana untuk kita melihat Belanjawan 2021 ini yang terbesar dalam sejarah Malaysia mungkin dalam soal pelaksanaan itu, untuk kita melihat ketirisan itu tidak berlaku, mungkin keberjayaan sesuatu dasar ataupun apa yang ingin dilaksanakan inisiatif di bawah Belanjawan 2021 itu dapat membuahkan hasil dan juga impak yang besar, dan juga mungkin juga kesan lipat ganda dalam ekonomi itu mampu dilaksanakan. Adakah ini mampu dilaksanakan ataupun adakah ini fokus yang harus ditumpukan di kerajaan sendiri, Prof? Ya, saya setuju. Kerana kalau kita lihat setiap tahun apabila kerajaan mengumumkan belanjawan diperuntukkan untuk setiap sektor, setiap kementerian dan sebagainya, dan sepanjang tahun hadapan, maknanya apabila belanjawan itu sepatutnya dilaksanakan, rakyat tidak tahu berapa banyak peratusan itulah yang dibelanjakan, adakah benar-benar mengikut apa yang dibelanjakan, dan adakah perkhidmatan dapat dilakukan dalam setengah perbelanjaan. Dan yang lebih penting sekali, adakah setiap perbelanjaan yang telah dilakukan itu mengikut apa yang telah dibelanjawankan itu mencapai impak atau memberi kesan yang diharapkan terhadap setengah golongan sektor yang tertentu. Dan ini yang sebenarnya kita harap kerajaan dapat lakukan untuk tahun 2021, kerana ini amat penting. Ianya permulaan rancangan Malaysia ke-12. Ini adalah permulaan untuk kita memulihkan kembali ekonomi, dan rakyat juga terasa impaknya pada tahun ini yang ramai mengalami pengurangan gaji, malahan kehilangan pekerjaan dan perniagaan, banyak yang tutup kedai dan sebagainya, dan mereka mahu pastikan dengan perbelanjaan yang sebanyak itu ianya memang sepatutnya memberikan nilai gandaan, kesan bergandaan yang seperti diharapkan. Dan saya masih lagi tak nampak lagi kalau tahun depan ni apakah mekanisme yang sesuai untuk kerajaan melaporkan kepada rakyat bahawa sebagai contoh kita telah membelanjakan untuk sektor ini, telah memberikan dana untuk beberapa mereka yang memerlukan. Mungkin saya lihat kemungkinan dapat dibuat melalui laksana, satu unit di bawah Kementerian Kewangan. Kerana kita tahu setiap minggu unit laksana ini memberi laporan terus kepada Perdana Menteri, dan mungkin jenis laporan sedemikian ini juga dapat dilakukan untuk belanjawan. Bermakna mungkin setiap bulan tahun hadapan itu kerajaan umumkan, okey, kita telah menyalurkan sekian banyak kepada setiap kementerian dan adakah yang telah dibelanjakan dan sebagainya. Dan saya lihat jika ini dilakukan, konsep transparansi daripada pihak kerajaan ini mampu memulihkan ekonomi dan juga memulihkan keyakinan rakyat terhadap keikhlasan kerajaan untuk membantu mereka. Soal keterusan juga dalam pelaksanaan setiap inisiatif dan juga dasar yang dibentangkan oleh kerajaan dalam konteks Belanjawan 2021. Tetapi tahun depan juga kita melihat satu inisiatif ataupun rancangan Malaysia ke-12 ini akan dibentangkan. Ini amat penting sekali. Kalau kita melihat kepada asas pendapatan negara dan juga keadaan ekonomi semasa, apa yang seharusnya terkandung dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk terus memacu pertumbuhan dan bukan sahaja memulihkan pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk pastikan ekonomi kita berdaya tahan dari sebarang kejutan luaran maupun dalaman?
Ya, saya setuju. Sebab kalau kita melihat Belanjawan 21 ni, dia bersifat hanya menumpukan kepada pertumbuhan ekonomi untuk 1 tahun, tahun 2021. Dan apabila kita menuju ke rancangan Malaysia ke-12, ini adalah untuk strategi jangka masa panjang untuk 5 tahun. Dan kalau kita cuba selaraskan ataupun selaraskan apa yang kita rancangkan untuk Belanjawan 21 dan juga rancangan Malaysia ke-12, aspek inisiatif polisi dan dasar daripada kerajaan itu mesti merangkumi kedua-dua orang kata pandangan ini, iaitu pandangan untuk memulihkan ekonomi pada tahun hadapan dan juga untuk memastikan ekonomi berdaya tahan mampan untuk tahun-tahun yang mendatang. Dan apa yang penting dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, ia tidak melupakan fokus jangka masa panjang ini. Kalau kita lihat dalam Belanjawan 21 ini, peruntukan yang terbesar ini, perbelanjaan yang defisit, belanjawan yang defisit sudah semestinya memerlukan kerajaan untuk mencari dana tambahan, dan biasanya dana tambahan ini melalui penambahan hutang, mengeluarkan bond ataupun government securities. Dan ini pada masa jangka pendek untuk tahun 2021 adalah satu langkah yang boleh memberikan peningkatan dalam kecairan dalam pasaran dan meningkatkan aktiviti perniagaan, memulihkan ekonomi. Tapi dalam jangka masa panjang, berterusan mengambil hutang, berterusan mengamalkan belanjawan defisit akan memberi impak yang negatif kepada kerajaan, kerana ini akan membolehkan kerajaan tidak lagi mampu berdaya saing dari segi penjanaan ekonomi menggunakan hasil pendapatan kerana terpaksa membayar komitmen hutang setiap tahun. Disebabkan itu dalam rancangan Malaysia ke-12 ini juga perlu ada pelan perancangan untuk mewujudkan industri ekonomi baharu supaya peningkatan pendapatan itu datang daripada sumber yang pelbagai, dan bagaimana profil ataupun demografi pekerja kita di Malaysia ini daripada majoriti yang berkemahiran rendah dapat naikkan kepada berkemahiran sederhana dan tinggi, supaya pembangunan modal insan itu dapat diselaraskan dengan pembangunan serta peningkatan teknologi yang kita lihat berlaku di peringkat global, dan juga bagaimana kita lihat setiap sektor ekonomi terutamanya yang selama ini kita anggap agak tradisi seperti pertanian dapat dinaiktarafkan menjadi satu sumber pendapatan yang lebih memberi pendapatan yang tinggi kepada pengusahanya. Dan apabila disebabkan itulah saya yakin pada awal tahun hadapan apabila kerajaan membentangkan pelan untuk rancangan Malaysia ke-12 ini adalah sesuatu yang amat ditunggukan untuk melihat bagaimana kemampanan ekonomi Malaysia itu untuk tahun-tahun akan datang akan menjadi sesuatu yang boleh kita pastikan. Prof, bagaimana untuk kita melihat, tadi Prof menyentuh tentang isu pengangguran. Angkanya kita melihat memanglah ada sedikit pemulihan pada bulan September. Sebagai contoh, turun kepada 4.6%, sekitar 737,500 penganggur pada September 2020. Tapi bagaimana untuk kita melihat dengan semua langkah rangsangan Belanjawan 2021 dan juga RMK 12 ini mampu mewujudkan peluang pekerjaan? Bukan itu sahaja, kita juga menjangkakan bahawa walaupun peluang pekerjaan itu tersedia, kita melihat kepada kadar upah ataupun pendapatan boleh guna ataupun pendapatan pekerja ini akan mendata ataupun tidak akan naik sama sekali. Adakah ini akan menjejaskan penggunaan swasta dalam konteks penggunaan isi rumah itu sendiri, Prof? Ya, ini adalah satu isu ataupun masalah sistemik yang memang sebenarnya masih lagi menjadi satu cabaran bagi kerajaan untuk menanganinya pada tahun depan. Apabila kita lihat dalam Belanjawan 21, ada beberapa angle ataupun sudut bagaimana kerajaan mahu mengurangkan kes ataupun masalah pengangguran ini. Pertama, memastikan bahawa peniaga majikan masih lagi mampu menggaji pekerja sedia ada melalui pelbagai inisiatif seperti subsidi upah dan sebagainya. Namun ini tidak boleh berkesan jika perniagaan itu tidak mendapat pendapatan ataupun perniagaan seperti dahulu. Dan satu lagi iaitu apabila kerajaan merancangkan beberapa inisiatif untuk menaik taraf pengetahuan dan juga kemahiran mereka-mereka yang menganggur ini supaya mereka mampu mendapat pekerjaan yang memberi gaji yang lebih tinggi. Dan ini boleh dilakukan apabila kita berjaya menarik lebih ramai pelaburan, bukan sahaja dalaman, malahan daripada luar negara. Dan satu lagi yang kita lihat, salah satu inisiatif dalam Belanjawan 21 ialah untuk mengambil mereka yang
tidak ada pekerjaan, terutamanya mereka yang baru bergraduat, untuk bekerja secara kontrak dengan kerajaan supaya selain mampu membantu mereka mendapatkan pekerjaan sementara ini, membolehkan mereka mempelajari kemahiran baharu dan menjadi pekerja yang boleh meneruskan pegajian ataupun pekerjaan mereka di peringkat ataupun di sektor swasta dan kerajaan. Namun apabila saya melihat segala inisiatif ini masih lagi bertumpukan kepada memastikan mereka yang bekerja kekal bekerja dan mereka yang belum bekerja meningkatkan kemahiran dan juga bekerja sementara di dalam beberapa sektor yang tertentu. Bagaimana pula dengan peningkatan gaji? Dan apabila kita menyebut tentang peningkatan gaji, kita kena faham kenapa gaji tak naik-naik. Okey, harga barangan, perkhidmatan dan sebagainya, kos sara hidup sentiasa meningkat setiap tahun, tetapi gaji masih lagi kekal pada takhuk yang lama. Dan kalau kita lihat punca utama mengapa berlakunya ini disebabkan adalah majikan ataupun perniagaan. Apabila mereka melakukan perniagaan mereka mendapatkan pendapatan, mereka membayar pelbagai kos perniagaan seperti barang mentah, gaji pekerja dan juga komitmen hutang perniagaan. Dan jika antara benda-benda ini yang semakin meningkat seperti kadar sewaan ataupun kos barang mentah meningkat, kos pembiayaan perniagaan juga, kewangan perniagaan juga meningkat, maka majikan tidak akan ada ruang untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja mereka. Disebabkan itu, apabila kita melihat kekangan yang dialami oleh perniagaan itu sendiri untuk tidak mampu memberi gaji yang tinggi kepada pekerja, ada beberapa cara yang kita boleh lakukan. Pertama, meningkatkan kemahiran pekerja kita supaya pekerja kita mampu memperolehi pekerjaan yang lebih yang mempunyai gaji lebih tinggi. Jadi kemahiran itu harus ditingkatkan. Dan kedua, memastikan bahawa perniagaan tidak terbeban dengan kos-kos operatif yang sebenarnya boleh dikawal, seperti kos pembiayaan apabila perniagaan terpaksa membayar faedah yang tinggi untuk kos pinjaman mereka, maka ini sesuatu yang kita harapkan ada satu mekanisme yang membolehkan pembiayaan kewangan perniagaan itu kosnya dapat dikurangkan melalui mekanisme seperti pembiayaan secara equity, bukan lagi pembiayaan secara pinjaman. Dan saya lihat ini adalah satu ruang yang kita boleh perkembangkan dan juga galakkan pada tahun hadapan apabila perniagaan itu tidak lagi terbeban dengan kos faedah pembiayaan kewangan yang tinggi dan mampu memberi gaji yang lebih tinggi kepada pekerja. Prof, saya nak membawa perbincangan ini kepada aspek kerajaan pula. Kita melihat baru-baru ini apabila Fitch Ratings menurunkan penerapan hutang kita, sudah pasti ini memberikan kesan langsung kepada pasaran bond kita yang amat penting dalam konteks kerajaan semasa pada ketika ini memerlukan wang untuk perbelanjaan, menumbuhkan kembali ekonomi kita. Pada masa yang sama, kita juga melihat bahawa kerajaan juga perlu konsolidasi fiskal dan konsolidasi kewangan kerajaan itu supaya tidaklah defisit fiskal itu terlampau tidak manageable, orang kata. Dalam hal yang sama, kita melihat tidak ada banyak pilihan. Memanglah inisiatif dan juga dasar ekonomi ini kebanyakannya sebenarnya bersifat tidak popular pun dan juga sukar untuk kita melihat dasar popular yang memberikan kesan impak yang panjang untuk jangka masa panjang. Sebagai contoh, pelaksanaan cukai baharu. Ini sudah diperkatakan sebelum ini. Tetapi ini tidak ada banyak pilihan untuk kerajaan kerana langkah ini langkah pahit. Mungkin bukan dalam tempoh yang terdekat, tapi perlu diambil untuk meluaskan kadar pencukaian itu supaya pertumbuhan dan juga wang yang dimiliki oleh kerajaan bukannya berasaskan pinjaman semata-mata. Prof. Ya, inilah satu dilema yang dihadapi oleh kerajaan sekarang apabila penurunan penerapan oleh Fitch Ratings menyebabkan apabila penurunan taraf ni diturunkan kepada BBB negatif itu diturunkan, ia memberi kesan kepada apabila kerajaan kita ingin mengeluarkan satu isu bond ni, dan kadar kupon yang dikenakan akan menjadi tinggi. Itu sebabnya apabila baru-baru ni kerajaan mengeluarkan bond, ianya terlebih langganan sebab kupon dia tinggi. Bermakna ramai yang mahu membeli bond ni disebabkan pulangan tinggi. Pulangan kadar yang kupon tinggi disebabkan penurunan penerapan.
Dan bermakna selepas ini kerajaan terpaksa memperuntukkan komitmen yang lebih tinggi untuk membayar kupon bond tersebut, dan apabila menembus kembali juga memerlukan satu komitmen kewangan. Dan ini tidak boleh betul kita anggap boleh dibiarkan berterusan untuk beberapa lama, kerana jika ini berlaku, ia akan menjejaskan upaya kerajaan untuk membuat perbelanjaan pengurusan pembangunan habis hanya untuk membayar komitmen hutang saja. Dan apa yang boleh kerajaan lakukan ada dua, ataupun kita lihat untuk mengatasi isu ini, naikkan pendapatan ataupun mengawal perbelanjaan, ataupun buat kedua-dua sekali, menaikkan pendapatan dan mengurangkan perbelanjaan. Dan ini yang menjadi satu isu bila kerajaan ingin meningkatkan pendapatan. Tahun 2021 kerajaan jangkakan dapat pendapatan lebih daripada cukai individu dan juga cukai perniagaan. Dan ramai yang mempersoalkan bagaimana cukai individu dan juga korporat akan memberi pulangan lebih tinggi untuk kerajaan tahun depan, memandangkan apabila kita lihat banyak perniagaan tidak ada untung dan individu pun mungkin gaji dia berkurangan. Saya lihat mungkin dari segi kerajaan akan pastikan bahawa kutipan itu akan dilakukan dengan lebih cekap, lebih efisien, supaya mereka yang sepatutnya membayar pun akan terpaksa membayar. Tapi mungkin tidak akan cukup untuk menampung segala perbelanjaan. Disebabkan itulah ada isu nak memperkenalkan kembali cukai GST, ada juga isu untuk memperkenalkan cukai untuk orang kaya seperti capital gain tax ataupun inheritance tax, cukai harta pusaka. Namun saya melihat ianya memang tidak wajar dikenakan semasa semua orang masih lagi dalam kesempitan ekonomi. GST ni cukai yang untuk orang consumption, apabila orang berbelanja baru dia akan kena bayar cukai GST. Tetapi kalau orang tak berbelanja, kita tidak akan juga dapat pulangan daripada GST. Dan disebabkan itu memang saya rasa kerajaan akan hanya memperkenalkan ini untuk mungkin 2022 dan selepasnya. Jika kerajaan tidak mampu untuk menambah pendapatan melalui cukai tambahan untuk tahun hadapan, pilihan yang tinggal oleh kerajaan ialah mengurangkan perbelanjaan. Dan bagaimanakah boleh mengurangkan perbelanjaan tanpa menjejaskan matlamat kerajaan itu sendiri untuk menggalakkan transaksi aktiviti perniagaan, meningkatkan kecairan dalam pasaran? Saya melihat ada lagi beberapa mekanisme yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan, pada masa yang sama tidak perlu menambah hutang dan juga boleh menggalakkan aktiviti ekonomi. Seperti yang mungkin saya telah sebut sebelum ini, kaedah netting ataupun mukasah, yang mana apabila kita lihat awal tahun 2021, sepatutnya kerajaan terpaksa berbelanja untuk membayar gaji pekerja, kaki tangan kerajaan, memperuntukkan belanjawan untuk beberapa belanjaan untuk kementerian. Tetapi masa itu kerajaan belum lagi dapat hasil daripada cukai individu dan korporat. Dan apa yang kerajaan boleh lakukan jika mengamalkan konsep netting ini ialah memperkenalkan sistem voucher ataupun kredit, yang mana apabila rakyat ataupun kaki-tangan kerajaan ini selain daripada dapat gaji, dia tak dapat gaji sepatutnya dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk kredit ataupun voucher. Dan katakan separuh tunai, separuh voucher. Dan voucher ini digunakan untuk menukarkannya dengan pelbagai barangan dan perkhidmatan di bawah beberapa agensi ataupun agensi tertentu. Dan aktiviti transaksi perniagaan berjalan seperti biasa. Dan apabila kedai ataupun agensi organisasi yang menerima voucher ni ingin pada bulan 4 atau bulan 6 nanti mahu bayar cukai syarikat kepada kerajaan, boleh rebate ataupun kontra kan dengan jumlah yang mereka sepatutnya bayar. Dan ini akan membolehkan kerajaan tidak perlu mengambil hutang baharu untuk memberi gaji ke kerajaan, tetapi menggunakan konsep netting, dia netting off antara belanja di negara belanja ni. Dan saya haraplah memang ada usaha untuk melihat mekanisme ini supaya perbelanjaan itu dapat dikawal ataupun dikurangkan untuk tahun hadapan. Okey, Prof, saya ada soalan terakhir yang mungkin boleh dijawab seberingkas oleh Prof sendiri. Kita melihat kepada menarik masuk FDI, pelaburan langsung asing ke Malaysia ini penting untuk pewujudan peluang pekerjaan berimpak tinggi ataupun bergaji tinggi kepada rakyat Malaysia. Tetapi kita melihat banyak syarikat besar yang keluar daripada negara China ataupun daripada luar sendiri memilih Vietnam, Indonesia dan Singapura. Apakah begitu bermasalah ataupun tidak kondusifnya keadaan Malaysia ini sehingga mereka memilih negara-negara jiran kita, Prof? Okey, kita sebenarnya tersepit di dua-dua jenis negara ni. Kalau kita tengok
laporan dosa Malaysia Economic Activity Review juga turut menunjukkan tulangan atas kita punya FDI semakin menurun. Bermakna kita harus memikirkan bagaimana mahu menarik pelaburan daripada luar yang memberi impak yang lebih tinggi kepada negara kita. Vietnam, Indonesia kelebihannya adalah kos pekerja yang murah dan juga kos membina infrastruktur ataupun kilang yang lebih murah daripada kita. Dulu kita pernah jadi macam mereka, tetapi sekarang mereka lebih pelabur antarabangsa lebih tertarik dengan Vietnam dan Indonesia. Dan Singapura pula, walaupun mereka tidak mempunyai tanah yang besar, mereka punya kos sewaan bangunan, infrastruktur, gaji pekerja tinggi, tetapi kelebihan mereka adalah modal insan. Mereka punya pekerja yang berkemahiran tinggi. Itu sebab kadang-kadang ada juga syarikat kita sendiri yang memwujudkan pejabat ataupun bertapak di Singapura kerana mahu mendapatkan pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Oleh itu, apa yang kita perlu lakukan, kita harus mencipta ataupun niche sesuatu benda unik antara kedua ni, iaitu kita harus mempunyai pekerja berkemahiran tinggi dan pada masa yang sama kos untuk mewujudkan infrastruktur, kos untuk pengangkutan, pengeksportan dan sebagainya lebih kompetitif berbanding dengan Singapura, dan pekerja kita lebih berkemahiran tinggi daripada Vietnam dan Indonesia. Di sini saya nampak satu peluang untuk kita menggabungkan kedua-dua faktor ini, iaitu pekerja berkemahiran tinggi dan juga kos infrastruktur yang kata lebih efisien daripada negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia, supaya pelabur asing akan lebih tertarik. Untuk melakukan ini perlu komitmen yang tinggi daripada kerajaan untuk meningkatkan kemahiran pekerja kita, menyediakan insentif yang sesuai mengikut apa yang dikendaki oleh pelabur antarabangsa ini, dan sudah pastinya kestabilan politik juga adalah sesuatu yang aman dipentingkan oleh pelabur antarabangsa. Okey, Prof, itu memerlukan tempoh yang panjang, polisi yang tepat, bukan sahaja polisi yang tepat, pelaksanaan polisi itu harus berkesan, pemantauannya dan juga keberkesanannya harus diperhatikan oleh pihak-pihak berwajib. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School, membincangkan tentang unjuran ekonomi 2021. Tahun hadapan kita melihat insya-Allah kita akan menerima bekalan vaksin, dan bagaimana perubahan ekonomi yang kita lihat kesukarannya pada tahun 2020 ini akan terubat pada tahun 2021, dan juga bagaimana bukan sahaja memastikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan ekonomi kita terus berdaya tahan untuk sebarang kejutan luaran yang mungkin berlaku. Itu antara yang kita akan saksikan dan juga kita bincangkan dari masa ke semasa. Terima kasih Prof. Okey, sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.